Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali ingin saya perkenalkan diri saya. Saya Muhammad Khairul Arif bin Noh, iaitu Timbalan Rektor Bahagian Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Johor. InsyaAllah pada hari ini saya akan memberi sedikit taklimat dan sedikit penerangan berkenaan bahagian hal ehwal pelajar kepada siswa dan siswi UiTM Cawangan Johor. Tahniah dan selamat datang. Okey, sekarang ini siswa dan siswi adalah merupakan pelajar UiTM Cawangan Johor. Bukannya mudah untuk mendapat tempat di universiti. Oleh itu, pertamanya hendaklah kita rasa bersyukur, kita rasa bertuah dan besarlah harapan ibu bapa bila anak-anak mereka dapat menjejakkan kaki ke UiTM Cawangan Johor. UiTM Cawangan Johor kita ada dua kampus, okey. Pertama kita di kampus Segamat dan yang keduanya kita ada satu lagi kampus BFI di kampus Pasir Gudang. Okey. Dan untuk visi, misi dan objektif HEP, kita di UiTM kita ada beberapa bahagian. Okey, yang paling utama core untuk pelajar-pelajar adalah bahagian hal ehwal akademik. Okey, kita pun akan ada taklimat pada bahagian hal ehwal akademik, di mana hal ehwal akademik ni kepentingan dia ialah diukur. Okey, pelajar-pelajar kena masuk kelas, kena belajar subjek, kena mengikuti program sampai habis semester. Dan keputusan peperiksaan anda yang diukur melalui CGPA adalah menjadi titik tolak. Sama ada pelajar-pelajar ini biaya mendapat anugerah dekan, merupakan pelajar cemerlang ataupun tidak. Tapi saya berharap mahasiswa dan mahasiswi UiTM Cawangan Johor akan sampai ke garisan pertamat untuk grade dengan cemerlang. Dan untuk bahagian hal ehwal pelajar, kita merupakan bahagian sokongan, di mana bahagian kami merupakan bahagian yang terbesar di UiTM, kerana kita ada unit-unit di bawah bahagian hal ehwal pelajar yang sentiasa akan terus membantu, memberi sokongan, menyediakan fasiliti untuk kemudahan para pelajar. Visi kami di hal ehwal pelajar ialah untuk menjadi bahagian yang unggul dalam memberi perkhidmatan dan usaha-usaha pembangunan pelajar. Dan kita di sini misinya adalah untuk membantu melahirkan graduan Bumiputera unggul berteraskan kepada keseimbangan dan kesepaduan dari segi intelek, jasmani, rohani, emosi dan sosial. Tapi bagi saya sendiri, bila kita berada di universiti, ada 3 komponen penting sekurang-kurangnya seorang mahasiswa itu perlu capai. Yang pertamanya adalah mahasiswa itu mestilah mendapat ilmu. Di mana kami di universiti adalah menjadi satu jambatan antara pelajar untuk mendapatkan ilmu, iaitu di dalam bidang dan di dalam program masing-masing. Mungkin ada yang di dalam engineering, dan juga ada yang program di dalam program business ataupun program accountancy. Semuanya akan diukur, iaitu pelajar harus mendapatkan ilmu pengetahuan itu. Selain daripada itu, sia-sialah
kalau kita di universiti ini, kita tak memanfaatkan kemudahan yang ada, kita tidak manfaatkan pensyarah-pensyarah yang ada, iaitu dalam menaikkan ataupun menambah kemahiran kita. Okey, yang pertama tadi ilmu. Okey, yang kedua iaitu kemahiran. Kemahiran apa? Kemahiran bersosial, okey, kemahiran menggunakan perisian, okey, kemahiran bercakap. Itu semua kita akan dapat di universiti. Okey, contohnya nanti waktu awak belajar dalam program, kita akan ada presentation, kan? Kita ada kerja lapangan. Okey, kesemua perkara-perkara tersebut akan memantapkan lagi kemahiran mahasiswa dan mahasiswi. Dan kita juga mesti menjadi pelajar yang holistik. Okey, iaitu kita kena bergaul dengan rakan-rakan. Okey, bergaul dalam keadaan yang sihat. Kita di HEP, kita ada berbagai-bagai persatuan dan berbagai-bagai kelab yang menyediakan platform untuk pelajar sertai bagi memantapkan kemahiran menerusi aktiviti di dalam kelab dan persatuan. Kita mempunyai dana, kita boleh memberi dana kepada pelajar dan pelajar harus membuat program. Okey. Dan yang ketiganya, selain daripada ilmu, selain daripada kemahiran, bila kita keluar daripada universiti, objektifnya adalah supaya kita mempunyai peribadi yang baik. Kan? Kita tak naklah bila pelajar tu keluar seorang yang sombong, kan? Seorang yang tidak mahu bertegur siapa dengan orang lain. Pelajar yang mempunyai fikiran yang negatif kita tak nak. Okey, kita universiti, kita ingin membentuk pelajar yang mempunyai peribadi mulia. Okey, mempunyai peribadi yang rajin. Okey, mempunyai kemahiran berinteraksi, mampu berinteraksi dengan baik. Kan? Ini semua kepribadian baik yang positif yang kita ingin bentuk di universiti. Okey. Dan objektif bahagian hal ehwal pelajar adalah bagi merangka dan melaksanakan program pembangunan pelajar yang bersepadu dan berterusan serta mempunyai nilai tambah, ataupun value added bagi mewujudkan lulusan yang bersifat holistik. Apa itu maksud holistik? Holistik adalah kita ingin melahirkan pelajar yang menyeluruh. Menyeluruh maksudnya aspek daripada segi ilmunya bagus, kemahirannya banyak, peribadinya baik. Itu yang bersifat holistik. Kita tak nak melahirkan apa orang kata, contohnya bookworm saja. Tak. Bila suruh bergaul, dia tidak pandai bergaul, kan? So kita nak berholistik daripada segi rohaninya bagus, kan? Itu adalah objektif bahagian hal ehwal pelajar, iaitu mahasiswa dan mahasiswi yang bersifat holistik. Dan kami juga di sini ingin memberi perkhidmatan dan kemudahan yang menyeluruh dan sempurna bagi mewujudkan persekitaran pembelajaran dan tempat tinggal yang selesa. Okey, seterusnya saya ingin memperkenalkan iaitu Carta Organisasi Unit Pentadbiran HEP Kampus Segamat terlebih dahulu. Okey, kita ada seorang rektor, iaitu untuk kedua-dua kampus, Prof. Dr. Haji Ismail Ahmad. Seterusnya saya selaku Timbalan Rektor Bahagian Ehwal Pelajar. Kalau pelajar nanti nak berurusan hantar surat menyurat, pelajar akan berjumpa dengan Puan Mardiana Ibrahim, iaitu Setiausaha Pejabat. Dan di Pejabat Am kita ada penolong pendaftar kanan yang ramah, sangat suportif, Puan Siti Nur Hadijah Mat Supaat, dan akan dibantu oleh Cik Hussein Haji Abdul Muttalib, pegawai eksekutif kanan. Dan kita pun ada seorang pegawai eksekutif juga yang baru mendaftar dengan UiTM Johor, iaitu Encik Shazli. Tak sempat kita nak masukkan dalam carta organisasi. Dan kita dibantu oleh kerani seperti Puan Suzaina, Puan Zahida,
Puan Rafidah, Puan Kuhatini, Puan Siti Aida dan Cik Firdaus. Kita berazam akan terus memberi khidmat yang cemerlang, khidmat yang mesra pelajar kepada mahasiswa dan mahasiswi UiTM Cawangan Johor. Okey, ini adalah untuk kampus Segamat. Seterusnya, carta organisasi bahagian hal ehwal pelajar untuk kampus Pasir Gudang. Okey. Penolong rektor di sana adalah Dr. Haryana binti Muhammad Hairi. Okey. Dan penolong pendaftar tulang belakang untuk bahagian hal ehwal pelajar Encik Ahmad Saufi bin Ahmad Jawahir. Okey, insya-Allah kita akan mendapat pegawai eksekutif tak lama lagi dan dibantu oleh kerani Nuraida binti Marmin, Puan Siti Rozaliza dan Puan Nur Faizah. Okey. Itu di Pasir Gudang. Okey. Seterusnya di bahagian hal ehwal pelajar kita ada unit-unit. Seperti yang saya maklumkan tadi, kita adalah bahagian yang terbesar di UiTM Cawangan Johor. Okey. Dan di mana unit-unit di bawah HCP ni lah kita akan mengatur segala perancangan, segala program untuk bahagian hal ehwal pelajar. Okey, saya perkenalkan ketua unit lah. Okey, ketua unit. Untuk unit pentadbiran hal ehwal pelajar, di mana unit ini bertanggungjawab berkenaan dengan pengurusan aktiviti pelajar, kelab dan persatuan, kemudahan dan kebajikan pelajar, serta pengurusan disiplin dan tata tertib pelajar. Untuk kampus Segamat, kita ada lebih kurang 60 persatuan dan kelab aktif. Okey. Dan untuk di Pasir Gudang, kita ada lebih kurang 40 lebih persatuan dan kelab aktif. Mahasiswa dan mahasiswi disarankan untuk sama-sama menyertai ataupun mendaftarkan diri dalam persatuan dan kelab-kelab tersebut. Okey. Orang yang bertanggungjawab adalah Puan Siti Nur Hadijah. Dalam gambar ni. Yang belah kiri sekali Puan Siti Nur Hadijah. Okey. So kalau nak buat aktiviti, kita ada satu borang, kita bagi borang C. Okey, kita kena isi borang tersebut, kita kena hantar proposal, kena masuk melalui pejabat pentadbiran HCP. Okey. Untuk UiTM Segamat, Puan Siti Nur Hadijah. Okey, tapi untuk UiTM Pasir Gudang, seperti carta tadi, Encik Ahmad Saufi. Okey. So, bertanggungjawab berkenaan dengan segala pengurusan aktiviti pelajar. Okey, yang keduanya kita ada unit pengurusan kolej. Okey, ketua unit untuk unit pengurusan kolej adalah Puan Zalina Hitam. Okey, Puan Zalina ni kita selalu pelajar-pelajar panggil bonda. Kalau dekat UiTM Segamat dia panggil bonda. Okey, segala perkara yang melibatkan kolej, yang melibatkan kemudahan, okey, ataupun apa-apalah barang tak lengkap ke, masalah di kolej ke, kan, kita boleh rujuk kepada Puan Zalina binti Hitam ni. Okey, dan saya perkenalkan di unit kesihatan, okey, Dr. Ali adalah ketua unit untuk unit kesihatan, di mana kita ada menyediakan perkhidmatan perubatan, kesihatan dan farmasi. Okey. Dan untuk unit sukan di Segamat, kita ada Cik Sakinah. Okey, menguruskan pengurusan aktiviti sukan, kemudahan peralatan sukan, gelanggang dan fasiliti sukan. Kita di UiTM ni, sukan terbesar untuk pelajar adalah karisma.
Di mana kita pelajar-pelajar, mahasiswi UiTM Malaysia akan bertanding. Selalunya setahun sekali. Cuma pada tahun 2020 ni disebabkan COVID-19 yang melanda, kita terpaksa tangguh Karisma pada tahun 2021. Okay. Kalau ada pelajar-pelajar di sini yang mewakili negara ke, mewakili negeri ke, MSSM ke, nanti bolehlah rujuk kepada unit sukan supaya kita akan saring untuk kita kenal pasti atlet-atlet yang boleh dibawa ke sukan Karisma UiTM Malaysia. Karisma sangat kompetitif, okey, di mana ia melibatkan semua kampus lah, kan, semua kampus dan semua negeri. Okey, tetapi kalau di peringkat kampus, okey, kita ada sukan antara kolej, sukan antara fakulti, okey, dan pelajar boleh mengisi masa lapang dalam dengan menyertai kelab-kelab ataupun sukan-sukan yang pelajar minat. Okey. Dan di bawah unit hal ehwal pelajar juga di kampus Gamat, unit kepimpinan dan pembangunan pelajar diterajui oleh Cik Irwan Ismail, di mana unit kepimpinan dan pembangunan pelajar ni atau kita panggil UKPP bertanggungjawab menguruskan dan melaksanakan modul-modul pembangunan pelajar. Untuk unit kerjaya dan kaunseling, okay, Cik Wan Nur Adila di Segamat untuk perkhidmatan kaunseling serta bimbingan pembangunan kerjaya pelajar. Untuk pelajar-pelajar baru, okay, ada subjek wajib co-curriculum. Okay. Kita akan berjumpa dengan Tuan Wujud Pabil, Ketua Unit Co-Curriculum untuk pengurusan co-curriculum pelajar. Unit Kesenian dan Kebudayaan, Encik Nazaruddin Zakaria, bertanggungjawab berkenaan dengan aktiviti budaya bagi pelajar. Contohnya di Johor ni kita aktif Zapin. Kita ada tarian tradisional Kuda Kepang. Dan kita ada pertandingan festival kebudayaan UiTM Malaysia. Semua ini adalah di bawah tanggungjawab unit kesenian dan kebudayaan. Bagi kampus Pasir Gudang, untuk unit pentadbiran HCP, yang handsome seperti dalam gambar ni, Encik Saufi. Okey, dia macam Puan Jaja tadilah, Puan Siti Nur Hadijah tadi bertanggungjawab berkenaan pengurusan aktiviti pelajar. Tapi Encik Saufi untuk kampus Pasir Gudang. Macam Puan Zalina Hitam tadi bertanggungjawab untuk kolej di Segamat. Tapi untuk kampus Pasir Gudang, kita ada Puan Faridah, unit pengurusan kolej. Untuk unit kesihatan, kita ada Dr. Syafinas. Okey, unit sukan di sana kita ada Encik Fairuz. Okay. Mahasiswa dan mahasiswi sekiranya ada masalah ataupun ada pertanyaan berkenaan tentang pengurusan yang tertentu, yang spesifik, kita boleh pergi kepada unit-unit berkenaan. Okey. Untuk unit kerjaya dan kaunseling di Pasir Gudang, kita ada Puan Suzainah Rahmat. Okey, ceria orangnya, sering membantu pelajar. Dan untuk unit co-curriculum, Encik Syafiq. Okey, ini adalah model graduan UiTM, iaitu kita nak melahirkan graduan yang berpengetahuan dan berkemahiran. Okey, kreatif, konstruktif, saintifik, progresif, inovatif, kritikal, global dan analytical. Okey, ini seperti yang saya bagi tahu tadi mula-mula tadi, ini adalah ciri-ciri
mahasiswa dan mahasiswi yang holistik. Seorang yang rasional, seorang yang terbuka, seorang yang pandangan jauh, dan mahasiswa haruslah berdikari. Kita bila duduk je, masuk je UiTM ni kan, ibu bapa kita semua di kampung halaman masing-masing. Siapa yang kita ada? Kita akan ada kawan-kawan di kolej, kawan-kawan di rumah sewa, dan selain daripada itu kita ada staff-staff yang boleh bantu. Ibu bapa dah ada di kampung halaman masing-masing. Sebab tu pelajar-pelajar perlu berdikari dan daya saing serta mempunyai ciri-ciri kepimpinan. Kena biasakan diri dekat sini. Dan seorang pelajar graduan UiTM yang cemerlang, kita juga mesti mempunyai kecerdasan dan ketahanan mental dan fizikal yang berpanjangan. Sebab tu kita ada unit co-curriculum tadi. Unit co-curriculum ni mempunyai modul, mempunyai co seperti beruniform, bagi membentuk sifat jati diri, patriotik, berterima kasih dan bersyukur. Dan akhir sekali, pelajar yang dilahirkan ataupun model yang kita nak bentuk mestilah mempunyai peribadi yang baik, bertakwa, beretika dan berakhlak mulia, serta mempunyai ciri-ciri personaliti yang seimbang, harmonis dan holistik. Kemudahan dan perkhidmatan pelajar. Untuk bahagian hal ehwal pelajar, pertama kita menyediakan kemudahan penempatan dan kolej kediaman. Untuk kolej kediaman, macam pelajar baru, mahasiswa dan mahasiswi, kita akan bagi kepada pelajar baru. Tak payah risau. Seterusnya, untuk terus kekal di kolej kediaman, para pelajar harus tertakluk kepada syarat-syarat dan mestilah menyertai program-program yang dianjurkan oleh kolej kediaman. Yang keduanya, kita menyediakan kemudahan insentif makan kepada pelajar diploma. Pelajar-pelajar diploma di bawah kategori B40 yang tidak mendapat apa-apa bantuan dan pinjaman boleh memohon kemudahan insentif makanan. Boleh mohon kepada pihak kolej. Nombor 3, perkhidmatan dan kemudahan kesihatan. Di Segamat kita ada klinik, di Pasir Gudang pun kita ada klinik. Kita ada seorang doktor di UiTM Segamat, kita ada seorang doktor di UiTM Pasir Gudang. So pelajar-pelajar sekiranya di tengah-tengah COVID-19 ni, amat perlulah kita menjaga kesihatan masing-masing. Sekiranya para pelajar rasa tidak sihat, para pelajar, mahasiswa dan mahasiswi bolehlah ke unit kesihatan. Dan keempat, kita menyediakan bantuan keuangan dan beasiswa pelajar. Boleh pergi ke pejabat am bahagian ehwal pelajar untuk urusan PT-PTN. Yang kelimanya, kebajikan pelajar. Di samping itu, kemudahan seperti pembangunan kerjaya dan penempatan pekerjaan juga disediakan, termasuk khidmat bimbingan kaunseling. Seterusnya, untuk pelajar yang tinggal di luar kampus, kita ada unit pengurusan dan kebajikan pelajar NR. NR adalah bermaksud non-resident, yang tidak tinggal di dalam kampus atau di dalam kolej. Kita akan menyediakan kemudahan pengangkutan bagi pelajar di luar. Tapi kemudahan pengangkutan ni kita ada masa-masa yang telah ditetapkan lah. Sekiranya pelajar duduk di luar, ingin menaiki kenderaan UiTM, perlulah mematuhi jadual yang telah ditetapkan.
Para pelajar yang diterima masuk ke UiTM adalah tertakluk kepada peraturan dan undang-undang UiTM. Kita ada tata tertib pelajar. Okey, di sini pelajar haruslah mematuhi sasiah rupa diri yang telah digariskan. Ada beberapa larangan, contohnya kepada pelajar siswa. Pertamanya, dilarang bertindih atau memakai subang, gelang atau rantai. Okey, pelajar juga dilarang memakai kemeja T leher bulat ke kelas atau ke tempat-tempat rasmi. Nanti saya akan tunjukkan gambar sasiah rupa diri yang sepatutnya pelajar patuhi. Okey. Pelajar juga dilarang memakai seluar pendek ke kelas. Kalau bersukan daripada college tu, pelajar harus pakai tracksuit dulu. Okey, pakai tracksuit sebab nanti kita akan, bila kita nak jalan tu, kita akan lalu college perempuan. Okey, macam perempuan pun akan lalu college lelaki. Jadi tidak manis lah kalau kita pakai seluar pendek kan. So dia boleh pakai tracksuit dulu, pergi ke Padang. Nanti bila sampai Padang, baru buka tracksuit tu, baru kita boleh main bola. Okay. Dan dilarang mewarnakan rambut atau mengikut fashion rambut yang keterlaluan. Ini kepada siswi jugalah, kan? Dan siswi juga dilarang memakai pakaian yang ketat, singkat, jarang dan menjolok mata. Rasanya semua universiti sama tu. Kita tak boleh pakai pakaian ketat, jaga singkat. Okey, berikut seperti paparan. Ini adalah langkah awal mahasiswa ke arah profesionalisme. Kita bukan saja-saja buat larangan, saja-saja mengenakan undang-undang tidak boleh pakai itu, tak boleh pakai ini. Sebab tujuan kita adalah untuk melatih para pelajar kita, mahasiswa dan mahasiswi, persediaan kepada mereka bagi ke alam pekerjaan nanti, kan? Kalau tengok kat depan tu, itu adalah sasiah rupa diri ataupun jenis-jenis pakaian yang boleh dipakai, yang disarankan pelajar-pelajar untuk patuhi semasa berada di dalam kampus. Dan setiap kesalahan tata tertib ada hukumannya. Kita boleh buang universiti sekiranya pelajar terlibat dalam aktiviti dadah. Begitu juga sekiranya ada kes-kes seperti berkelakuan sumbang, salah laku, persetubuhan haram, halwat, kita boleh denda sehingga RM500, digantung pengajian dan dibuang universiti. Dalam universiti kita tak boleh meminum minuman keras, kan, menghisap rokok mahupun vape. Dan para pelajar boleh didenda sehingga RM500 atau digantung pengajian sekiranya didapati memalsukan dokumen. Pelajar selalu buat ni. Dia tak datang kelas. Bila tak datang kelas, dia palsukan dokumen sijil sakit. Tak boleh. Anda boleh dibawa ke tata tertib sekiranya didapati melakukan pemalsuan dokumen. Dan kita tak nak pelajar kita mempunyai dan mengedar bahan lucah. Dia boleh didenda sehingga RM500 ataupun digantung pengajian. Kita melihat kesalahan-kesalahan berikut seperti adalah kesalahan yang serius, kan? Untuk kebajikan pelajar, kita ada 2 tabung, okey, yang khas untuk pelajar. Yang pertamanya tabung kebajikan pelajar, yang keduanya tabung kecemasan pelajar. Ada borang yang pelajar boleh isi untuk memohon tabung kebajikan pelajar ni.
Contohnya untuk urusan memerlukan bantuan keuangan, pinjaman sepanjang tempoh pengajian. Pelajar boleh pergi ke pejabat am bahagian awal pelajar untuk mendapatkan borang. Okey. Bagi pelajar yang mengalami kesusahan seperti masalah keuangan, kecurian atau kehilangan barang ditimpa bencana alam, ataupun bantuan bayaran tambang perjalanan sekiranya kematian ibu bapa, juga boleh memohon tabung kebajikan pelajar. Untuk tabung kecemasan pelajar, tabung ini digunakan untuk membantu para pelajar yang mengalami kemalangan atau tercedera. Kadang-kadang pelajar boleh tercedera sewaktu di kampus, kadang-kadang sewaktu cuti semester. Kedua-dua kes senario di atas, pelajar-pelajar boleh mohon tabung kecemasan. Okay, nanti Doktor UiTM ataupun Dr. Ali lah di UiTM Segamat ataupun Dr. Syafinas di UiTM Pasir Gudang, dia akan tengok laporan perubatan dan kita akan memberi bantuan, okey, berdasarkan kadar yang telah ditetapkan. Okey. Dan untuk bantuan keuangan kepada waris pelajar jika berlaku kematian sepanjang tempoh pengajian, kita akan bagi sebanyak RM10,000. Itu untuk kebajikan pelajar. Untuk program bantuan keuangan kepada pelajar OKU, okey, bantuan keuangan kepada pelajar OKU yang berdaftar dengan JKM, bantuan adalah berupa wang saku dan yuran pengajian. Kadar bantuan tidak melebihi RM5,000 setahun dan RM20,000 sepanjang tempoh pengajian. Tetapi bayaran ini akan terus dibuat oleh KPT kepada akaun pelajar. Okay, untuk pelajar di bawah kategori OKU, sekiranya ada mempunyai masalah permohonan, boleh rujuk juga kepada pejabat am bahagian hal ehwal pelajar. Dan bagi pengurangan, pengecualian bayaran yuran pengajian, permohonan dibuka pada awal semester dan pengurangan hanya ke atas yuran pengajian sahaja, tidak termasuk yuran perkhidmatan yang dikenakan. Berikut adalah kadar pengurangan yuran. Daripada 200 kita kurangkan kepada 150, 150 kepada RM100, RM100 kepada RM50 dan RM50 kepada kosong bayaran. Tertera adalah alamat bagi kedua-dua kampus. Para pelajar bolehlah mengambil alamat ni bagi urusan surat menyurat. Okey, untuk di Segamat seperti yang tertera, dan di Pasir Gudang juga, di Bandar Seri Alam di sana. Contact number pun ada, dan kita ada juga page Facebook, okey, Hal Ehwal Pelajar UiTM Segamat, Hal Ehwal Pelajar UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang. Mahasiswa dan mahasiswi bolehlah like page Facebook ni kerana banyak informasi, banyak maklumat yang disalurkan melalui page Facebook HCP UiTM Segamat dan HCP Pasir Gudang. Okey, sekian sahaja sedikit taklimat daripada saya, Timbalan Rektor Bahagian Ehwal Pelajar. Dan sebelum saya mengakhiri taklimat saya, inginkan saya mengucapkan tahniah sekali lagi kepada pelajar kerana berjaya menjejakkan kaki ke universiti, dan kita ambillah peluang ini sebagai satu peluang yang orang kata jangan disia-siakan. Besarlah harapan ibu dan bapa mahasiswa, pelajar-pelajar untuk melihat para pelajar berjaya dan grad sehingga tamat pengajian nanti dengan keputusan yang cemerlang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.